Anda sedang menyaksikan Fit for Action. Dan ini adalah episod yang keempat dan program realiti terbaru di TV3 ini dibawakan kepada anda oleh Dutch Lady dan mulakan hari anda dengan Dutch Lady Plus Protein. Kami kini bersiaran di MMU Cyberjaya dan kalau anda lihat dengan mata anda sendiri, kita tinggal 6 sahaja peserta. Kerana minggu lepas, 4 peserta tersingkir. Itulah kejutan yang besar, sangat brutal, tapi apakan daya, inilah rancangan reality Fit for Action. Dan saya faham ramai yang memberi komen juga di sosial media dan sebagainya. Ada yang tidak bersetuju, tidak berpuas hati, pelbagai reaksi. Tapi inilah hakikatnya, dari 12 orang peserta di episod 1, hanya tinggal 6 orang saja yang akan terus meneruskan perjuangan mereka. Ya, perjuangan mereka diteruskan dengan drama genre yang berbeza kali ini. Kita dah ada aksi, romantik komedi, seram dan kali ini apa pula cabaran mereka? Dan cukup unik dan juga bertuah untuk mereka kerana dalam program reality seperti ini, mereka berpeluang untuk bekerjasama dengan pengarah hebat dan menunjukkan bakat terbaik dari mereka. Tetapi sebelum itu, mereka harus melalui cabaran fizikal yang bakal menentukan watak apakah yang mereka akan mainkan dalam drama pendek nanti. Ya, diingatkan juga kepada penonton di rumah, Fit for Action akan mengiktiraf pelakon lelaki dan juga wanita yang bakal mewarnai industri lakonan tanah air. Pemenang akan menerima kontrak berlakon bersama dengan Media Prima dan juga trofi. Berbalik pada cabaran fizikal kali ini, kita akan bersama dengan juri cabaran fizikal kita, Nana Al-Halik. Over to you. Terima kasih Hani dan juga Farin. Sedar tak sedar dah 4 minggu kita bersiaran dan kalau kita lihat prestasi peserta kita semakin baik. Jadi sebelum Nana kongsikan cabaran fizikal kita pada minggu ini, jom kita tengok halangan apa yang mereka perlu tempuhi. Halangan yang pertama iaitu skipping rope di mana peserta-peserta perlu skipping sebanyak 10 kali dan kemudian terus ke halangan yang kedua iaitu swing away. Tapi sebelum tu, mereka perlu ikat skipping rope tu dulu di badan mereka dan bergerak dari satu tayar ke satu tayar dan terus ke halangan yang ketiga iaitu tayar run. Dan kemudian pecut terus ke garisan penamat. Mari kita lihat persiapan mereka untuk cabaran fizikal minggu ini. Dan ingat tak? Itu physical challenge episode 3. Malu lah nak ingat. Oh, kalau memang ingat, memang jelas saya ingat. Nak tahu sebab apa? Kenapa? Sebab menang. Amir tak adalah menang, Amir tak dapat nombor 1. Tapi tahu apa Amir dapat? Amir dapat collab berdiri paling banyak. Puyuhnya. So, perempuan tak ada seorang Munah yang dapat. Ada. Lisa seorang yang dapat. Oh, Lisa seorang. Dia biasalah. Cakap apa ni? Cerita pasal Physical challenge. Weh, jomlah gerak. Physical challenge dah start dah. Jom. Jom. Lisa, Mat, let's go. Jom. Tunggulah, Amir. Cepatlah. Are you ready? Fit for Action, go! Bagi saya memang minggu yang tough untuk minggu ni. Halangan-halangan minggu ini lain daripada yang lain. Stage yang pertama memang agak mudah bagi saya, skipping rope. Tapi masuk ke stage 2 susah juga sebab saya pun tinggi. Saya nak kena balancekan diri saya dengan saya kena bawa ropes tu sekali kena lilit. Saya jatuh dan kali kedua pula rope saya jatuh.
Ikat the tali. Yes. So saya terpaksa mengulangi sebanyak 2 kali. Kelemahan saya juga adalah macam nak imbang tu pun susah kan. Saya terlalu mengejar masa sebenarnya kan. Sebab saya dah terlalu lewat, saya menghabiskan masa banyak di stage yang kedua. So saya terlalu gelojo untuk habiskan stage yang ketiga. Masa nak berlari di dalam tayar tu. Jadi saya pun jatuh ketika itu. So waktu tu saya rasa memang banyaklah yang kesalahan yang saya buat. Leni rasa macam kecewa sebab first lompat je pun dah kaki dah krem dah. Seperti yang saya katakan tadi, skipping ni sebenarnya mudah. Tapi bila menggunakan tali yang agak berat, dia agak sukar untuk dilakukan. So rasa sakit sebab tertarik benda tu macam terjatuh. Dah rasa sakit sangat tapi tetap teruskan juga, tetap nak habiskan jugalah. Okay, untuk neck off circle tu rasa macam okeylah, tak ada masalah bagi Leni sebab dah pernah buat yang untuk sebelum ni yang tergantung juga, tak rasa macam okeylah, tak ada problem. Untuk yang ketiga punya challenge, yang tu rasa macam kelakar sikit sebab kasut Leni dah tercabut dah dekat situ tapi sempat nak sarungkan balik, macam cover lah nak sarungkan balik. So dapat habiskan juga. Sebenarnya memang memberi kelebihan kepada peserta-peserta lain lah. Di mana mereka perlu membetulkan kesilapan dan berdasarkan kesilapan saya. Seperti yang anda nampak, Mark Syami apabila round pertama mula, dia nampak okey dah dekat skipping rope tu. Masuk je ke tayar, dia dah hancur dah. Padan muka kau, Mark, jatuh. Tu lah, tinggi lagi. Suruh. Minggu lepas nampak mencabar, memang mencabar. Minggu ni nampak senang tapi mencabar. Saya banyak kekurangan, kekuatan salah satunya sebab saya kecil. Come on! Helikopter! Bad luck lah untuk Lisa. Macam mana aku nak step, lompat lepas skipping ni? So, Lisa ter-reverse. Lepas tu macam, kenapa aku reverse? Bukan ke depan. Itu yang lepas tu, ke depan lah, ke depan. So, Lisa punya tu dah salah lah, salah sendiri. Bukannya nak different daripada orang lain ke apa. So, Lisa yang salah. Dekat obstacle yang second tu, Lisa hati-hati. Lisa try to hati-hati and sebab tu Lisa agak slow, hilang imbalance. Challenge episod ni kacang. Macam senang sangat bagi Lisa. Senang. Tapi biasalah kita tak boleh expect. So ada je benda-benda yang kita tak ingini, yang kita tak nak terjadi, akan terjadi.
Walaupun episod ni Lisa injured dan Lisa tak boleh buat yang the best, okay, belum tentu lagi kontestan lain boleh beat Lisa, boleh beat fitness Lisa. Untuk minggu ni, Zoe nampak ramai peserta yang lain bukanlah nak cakap diorang tu main-main, tapi fokus mereka minggu ni tak sefokus seperti minggu-minggu yang lain. Tak tahulah, mungkin sebab faktor ini merupakan minggu yang keempat, kita orang dah rasa penat, dah rasa bebanan program Fit for Action ni, saya tak pasti. Tapi untuk Zoe, kalau nampak Zoe memang fokus habis-habis sebab minggu lepas dah jatuh dekat rope climb, tak dapat habiskan halangan tu. Zoe target nak dapatkan masa yang paling cepat, nak dapatkan tak nak jatuh dan nak habiskan semua halangan pada hari ini. Saya faham yang kita orang sengit, especially dalam kategori lelaki, sebab kita orang punya timing selalu dekat. Tapi saya tahu saya akan jadi yang number one. Minggu ni punya dia lebih kepada endurance sebenarnya. Sebab kita orang kena buat skipping rope. Skipping rope tu dia bukan rope biasa je, dia rope yang tebal. Jadi dia punya susah tu dia lain macam sikit. Ada yang tak biasa, ada yang dah pernah buat. Minggu-minggu lepas dia banyak strength. Ada yang strength, ada yang speed. Jadi minggu ni endurance. Tahniah kepada para peserta kerana telah berjaya mengharungi cabaran fizikal minggu ini. Jom kita lihat kedudukan masa peserta-peserta Fit for Action. Itulah dia dua peserta yang telah berjaya mencatat masa terpantas minggu ini. Seperti yang sedia maklum, peserta-peserta yang berjaya mencatat masa terpantas di cabaran fizikal berpeluang untuk membawakan watak utama di on-screen challenge nanti. Kepada yang tak berjaya, jangan sedih, jangan duka, jangan pilu kerana cabaran sebenar adalah di on-screen challenge. Jadi, anda masih lagi berpeluang untuk menonjolkan bakat sebenar anda. So, peserta-peserta, good luck. I see you next week. Kita masih lagi bersama dalam Fit for Action dan selesai sudah cabaran fizikal. Terima kasih juri cabaran fizikal kami Nana Al-Halik, dan kini kita bersama dengan dua juara cabaran fizikal sebentar saja tadi, iaitu Zoe dan juga Amir. Okey, tahniah kepada anda berdua. Dan minggu ini satu lagi genre drama yang cukup menarik. Cukup menarik, berbeza dan sesuatu yang pelakon di luar sana semua menanti-nantikan. Kerana drama genre kali ini adalah psycho thriller dan antara watak yang akan dimainkan dalam drama ini adalah skizofrenia, split personality dan yang lain kita bagi surprise. Tapi lebih menarik lagi untuk kita umumkan kepada anda sekali lagi pengarah kita minggu ini, Hani. Pengarah kita minggu ini adalah pengarah yang sama, seorang yang sangat prolific daripada minggu lepas, Kak Elly Suryati. So all the best to both of you. Selamat masuk ke mastering class bersama dengan Elly Suryati. Mastering Class episod keempat. Kali ini agak berbeza di mana kita orang akhirnya dapat keluar kelas. Woohoo! Kak Elly pun bila dia datang master class ni, dia tak berpakaian macam episod 3 tau. Dia dah pakai macam dia nak bersenam aerobik. Okey, kita di luar classroom. It is still a classroom. Jadi, kadang-kadang kita syuting pagi, waktu tu kita masih lemau lah, ngantuk. Ataupun kita shoot dah lewat, ngantuk. Touch up, terus masuk set. Boleh je. Tapi apa kita nak buat dengan badan kita yang lemau ni? Kita
sikit. Untuk minggu ni, minggu keempat, Kak Ellie ajar macam mana senaman-senaman yang nak membuat balik kita bertenaga semula. Dalam permainan watak, dia ada nafas. Nafas ni juga membantu bila kita ada babak-babak yang besar. Maknanya babak kedepan, babak menjerit, attack dan sebagainya. So kalau kita gunakan energi dari perut, makanya badan kita tak cepat penat. Kak Ellie ajar kita orang macam mana cara pernafasan. Salah satu teknik iaitu staccato. Bila kita orang kena bernafas ikut perut, lepas tu keluarkan semua ikut perut je. Lontaran suara semua ikut perut. Saya ambil air itu, masukkan ke dalam perut. Walaupun dia ada ajar untuk minggu ketiga, dia ajar untuk minggu keempat ni benda yang baru. Benda tu vokal. Benda yang saya tak tahu pun boleh diajar untuk kelas lakonan ni. Warm up itu penting dan macam mana kita nak gunakan diction supaya bila dia dialog dia terlalu laju ada tergerecek. Kita dah keluar emosi dah, kita rasa dah best sangat emosi kita. Tapi orang tak faham sebab kata-kata kita tak round. Tak guna kalau you aku menjadi kau semua cakap apa tu? Faham. It's a waste of energy. It's a waste of take. Yang orang boleh faham. Kau pergi mana? Cuba kau terangkan pada aku satu-satu. Aku nak tahu juga. Faham? Faham tak? Jadi, you punya perkataan bulat-bulat, round-round. Jelas. Supaya penonton faham. Akhirnya kita orang dapat pelajari teknik-teknik macam mana nak kontrol suara, pernafasan tu. Yelah kita kena lontarkan suara semua kan. So kalau kita tak menggunakan teknik yang betul, nanti suara tu akan rosak and then tenaga tu akan habis. Exercise dengan muka sekali. A-E-I-O-U. Fresh. Penat. Sakit badan? Warm up. Okey, untuk challenge yang seterusnya, kita ada skrip 4A dan 4B, iaitu yang bertajuk Dua Jiwa. Cerita sama, cuma ada perbezaan. Untuk 4A, Lisa, Lenny, Amir. Okey. Amir adalah Fairuz, Alia adalah Lenny, Hudi adalah Lisa. Bila Amir dapat skrip watak Fairuz sebagai suami Dayus ni, Amir tak tipu, Amir memang telan Elio lah. Baca go through the script, ada scene babak pukul, akan ada scene babak mencekik, ada scene babak mencampak. Amir macam, ini semua Amir nak kena buat dengan perempuan tau, bukan buat dengan lelaki. Apakah perkara yang Fairuz tak kenal tentang dia? Dia ada skizofrenik. Bila skizofrenia, dia boleh pergi ke level cakap-cakap kat telinga, ada satu alter ego. So inilah skizofrenia yang jadi nyata, yang masuk dalam badan dia. Bila dia biarkan ilusi dia take over, tu yang Lisa masuk dalam Alia. Bila nampak, ni akan ada ni, mesti terajang tanpa menampar ni. Dan ni tak adalah bayangkan dia cekik ke apa ke, tak ada bayangkan benda tu semua. Lisa pegang watak yang agak berat jugalah, watak psycho. Lisa kena mengenali watak Alia. Dari situ Lisa kena bawa watak Alia tu dalam diri Lisa juga. 4B, Fairuz adalah Ideal, Alia adalah Zoe, Hood adalah Mark. Ya? Bukan nak cakap Zoe tak puas hati, tapi Zoe macam dah excited untuk mainkan watak split personality tu. Dah praktis dah, okey kena buat baik. Dan tiba-tiba bila dia jadi gila tu dah bentuk badan tu dah berubah. Rupa-rupanya tak. Rupa-rupanya karakter yang ada dua personality tu, dia bahagi dua antara dua pelakon. So Zoe mainkan watak yang seorang, iaitu watak isteri kepada Fairuz ataupun Alia. Aktor kena bijak, kena ada capacity dan independent untuk berfikir secara kreatif. Kadang-kadang watak boleh jadi biasa tetapi dia boleh melaksanakannya dengan luar biasa. Dia punya execution. Dia ada permainan psikologi. Bila ada permainan psikologi, ia melibatkan mental. Dia adalah seorang yang macam mana besok you akan terangkan saya di set
sebelum kita syuting. Buat your character building, characteristic and build the character history. Actually memang susah nak tahu macam mana orang psycho ni nak bunuh orang, macam mana orang psycho ni nak berdialog, bagaimana orang psycho ni punya expression. So kalau kita punya mimik muka, expression kita tak sama, penyampaian tu tak sampai. Ni dengar minggu ni skrip diorang memang best. Memang best. Pak dengar pun dia punya drama memang dah psycho thriller kan. Watak dia pun agak rumit. You pernah experience tak? Pernah experience, sebab tu saya kata sangat mencabar dan itulah cabaran untuk dia. Okey. Yes. Dan lepas kelas ni, kabar juga Kak Eli akan bawa tim koreografer aksi untuk beberapa babak aksi dalam drama pendek. Sama-sama. Dalam skrip ni kita ada aksi-aksi lah. Jadi action director kita sama Reza Syukur untuk you all punya action scene. Okay. Ingat all the choreography, segala macam gerak yang diberi, because bila you balik you can rehearse on your own supaya bila kita dekat set kita dah ada petak-petak untuk koreografi. Okay? Okay, jom, let's go! Fit for action. Yeah, jom. Walaupun minggu pertama kami dah buat stunt action, tapi untuk stunt kali ni Kak Eli bawa full team. Mereka ajar benda tu terperinci juga. Bila kita panggil action director yang mempunyai pengalaman handle babak-babak fight untuk mereka melihat ini adalah sesuatu perkara yang sangat serius dalam kerjaya. So this is my team, Ketiau, Amir dengan Doi. Dia ada macam-macam martial arts kat dunia ni. So korang kena fikir, dalam karakter korang, art apa yang kena. Betul 1, 2. Ini kita boleh ambil. Go, one more. Ini kita boleh ambil. Tapi bila tumbuk dengan orang ni, dia tak boleh tumbuk ke dia. Kita kena, kita call stacking. Inilah kita permainan dia koreograf dengan kamera. Dan contoh, 1, 2. Dia react. Bila dia react tu, itulah korang punya stunt, itulah koreograf. Abang Reza dia memang utamakan safety, control, lakonan and blocking, angle. Dia ajar satu-satu macam mana nak pukul tapi tak kena, tapi nampak macam kena. Ya, so kalau react, okay, ready? 1, action, go! Boom! Tepuk! Boom! Cantik. Tapi jangan, itu. Besar, jadi dah besar. Itu tak ada orang. Kenapa kau ambil wayang? Oh, nampak. Jangan bagi kecil. Kecil macam, alah, tak ada energi. Energi kena sama. Bila berlatih, saya kena berlatih dengan perempuan. Gerakan mereka tak sama dengan kita. So, momentum saya tak dapat nak masuk dengan momentum diorang tau. So, kita pun macam teragak-agak. Benda tu memang susah tapi lama-kelamaan diorang akan ajar terperinci sampailah kami dapat and then kami boleh adapt benda tu. Okey, kita dah selesai kelas semalam dan hari ni kita berada di lokasi penggambaran. Kalau untuk horror itu, diorang kat rumah buruk. Sekarang ni diorang kat rumah mewah, guys. Memang best lah. Tapi bukannya senang masa kelas malam hari tengok. Kelas vokal telah pun diberikan kepada 6 peserta kita. Dan dia macam, kenapa nak buat kelas vokal lah saya? Kalau kita tengok sebenarnya kan, dia kalau cerita macam psycho cerita ni, saya menjagakanlah watak-watak ni akan banyak berkelahi, akan banyak ada pergaduhan, menjerit dan sebagainya. Tapi menjerit dalam lakonan ni, menjerit memang menjerit. Tapi it's all about the technique. Okey, kita sebenarnya masih awal dekat set. So, kita nak tengok macam mana diorang melakonkan dua jiwa hari ini. Tema psycho thriller. Tempat A is about domestic violence daripada seorang suami kepada isteri. Lakonan oleh Amir, Lenny dan Lisa. Watak yang dimainkan oleh Amir ni dia pandai menggunakan karakter. Ini adalah salah satu sepanjang berapa episod ni. Lenny dapat satu watak yang agak besar lah untuk Lenny. Sebab Lenny, untuk episod kali ni, Lenny kena menjerit. Lepas tu, dialog banyak, berlari, aksi, semua ada untuk minggu keempat ni. Kau jangan
Saya enjoy melihat transisi daripada Amir kepada Fairuz sebab dia sangat ketara transisi itu dan dia sangat halus. Dan itu saya sebagai seorang guru melihat proses itu yang berlaku depan mata, ini satu perkembangan positif lah untuk masa depan dia. Action! Lawan dengan aku macam jantan. Lawan dengan aku macam jantan. Can go for back one. Oh, tu kan suka. Ni ambil air. Sakit tu memang ya. Itu memang ya. Ya, itu memang ya. Okey, injured tu sebenarnya kesilapan Lisa sendiri. Masa tu kita rehearsal dan Lisa tersilap teknik. Mungkin Lisa terlalu cepat untuk bagi tendangan dekat Amir. Masa tu lutut Amir tengah bend lagi. Jadi Lisa dah naik kaki Lisa. Jadi itu yang terkena dekat lutut dia dulu. Amir terkena dekat lutut dia, tak kena dekat pinggang. Jalan lu, walk it off. Best lah. Kalau tak bukan nak menyaksi. Itu yang risau. Safety adalah sangat important. That's why one is environment, second is your partner. Macam-macam lah factor. That's why training is very important. So prior hand before coming into set, the cast memang perlu train. So bila masuk set, diorang prepare. Bila prepare, diorang tahu safety. Bila tahu safety, diorang tahu macam mana nak gerak yang cantiknya. So guys, training ya. Dah lah, Alia. Aku malas tak dengar. Kau tahu tak? Hafiz mate kau banyak cerita ke aku pasal perangai kau yang tak senonoh tu. Sebenarnya bila Zoe dapat tahu Zoe dapat watak utama tu, Zoe dah takut sebenarnya sebab ni kali pertama Zoe diberi peluang untuk betul-betul pegang watak utama. Kalau sebelum ni ala screen time tu kejap je campak, kau dah habis. Tapi kali ni Zoe ada dari awal sampai akhir. So you enter boom. 20 jam tunggu. Tapi tak apalah. Kita guna sebaik mungkin masa yang ada. Sebenarnya expectation saya lain tau hari ni. Maksudnya saya nak bagi yang terbaik. Saya nak ada energy tu. Maksudnya kita fresh and kita nak buat all out. Banyak benda dah fikir dah sebelum sampai set. Apabila ada kekangan masa, jadi untuk kita buat apa yang kita fikirkan tu dah tak boleh sebab kita pun dah penat pukul 6-7 pagi. Wow! Nasiblah saya ni pernah lemas dulu, tahulah nak buat apa bila kat bawah tu. Cumanya sebab scene kita orang sebenarnya berubah tau. Saya tak mati cara macam tu. Saya mati sebenarnya asal ketikam. Tapi memandangkan kita nak kelainan daripada 4A, kita lemaskan si Alia, betul. Hari ni memang perform tak sangka pagi-pagi pukul 6 dah kena terjun kolam yang sejuk ni. Tapi tak apa, demi untuk lakonan experience kita orang, ini memang yang terbaik yang kita boleh bagi. InsyaAllah Team A
penggambaran hari ini untuk tim 4B berjalan dengan lebih lancar dan lebih laju. Dan kalau ada kurang sekalipun, kita orang cakap dekat 3-3 tu sebelum kita orang start, hari ni biarpun kita orang maybe shot tak banyak, shot tak cantik, whatever it is, yang penting pada akhirnya adalah lakonan. Kalau jangan nak main shot sahaja, kita orang datang sini nak berlakon, nak menjayakan watak kita orang. So, good luck untuk 4A because 4B already did it. Dan terus bersama dalam rancangan reality Fit for Action. Dan ini merupakan sebuah rancangan reality pencarian bakat-bakat baru terutamanya dalam bidang lakonan. Seramai 12 orang peserta telah dipilih melalui uji bakat dan berjaya dipilih untuk menyertai program ini. Dan ini adalah episod keempat kita bersiaran di mana kita menyaksikan 6 orang peserta yang masih tinggal dan di antara mereka siapakah yang akan terus kekal dan siapakah yang mungkin tersingkir kali ini. Farin, kenapa you dekat peserta tu? You come sini. Why not? Okey, Fit for Action akan mengiktiraf pelakon lelaki dan juga wanita yang bakal mewarnai industri tanah air kita. Peserta yang dinobatkan sebagai pemenang pula bakal menerima tawaran berlakon bersama dengan media prima beserta dengan trofi. Dan kini kami bawakan anda kembali bersama dengan 6 peserta. Amir, Lenny, Lisa, Zoe dan juga Mark serta Aidil. Kembali bersama kita. Ya. Yeah. Tanya kerana masih berada di sini dan kekal bersama kita adalah ketua juri kami, Dato' Yusof Haslam. Dan pengarah drama kita juga, Eli Suryati. Farin, kenapa you tak bertabik mencelah je I punya line? Biasa sekarang ini macam Betul lah. professional. Dato' Yusof Haslam and Eli Suryati, what's wrong? You nak celah sekarang ni juga. You nak marah-marah lagi. You dah kenapa? Kru semua dekat sini. You dah psycho ke apa? Haning! Tepukan sekali lagi untuk juri jemputan kita minggu ini, Nabila Huda. Thank you everyone. Aku pun seram juga dengan watak tadi tu. Okey, sekarang ni kita nak jemput dulu tim A dan tim B untuk tampil ke hadapan. Silakan guys. Alright, Amir, Lenny, Lisa, Zoe, Mark dan juga Aidil. Kini tinggal 6 sahaja peserta drama pendek yang telah pun diarahkan pengarah kita Eli Suryati. Dan kalau kita saksikan, ini diharapkan dapat menyerlahkan bakat mereka kerana genre psycho-thriller sangat-sangat mencabar, juga menarik untuk ditonton. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita saksikan terlebih dahulu oleh tim A untuk drama pendek psycho-thriller Dua Jiwa. Mak I. You serius lah you nak balik? Nanti kalau you rindu I macam mana? I ada you je. Kau jangan dekat! Suami kau! Sangat tu. Aku nak kau buat apa yang aku tak mampu buat selama ini. Kau tak sayang dia? Aku sayang tapi aku lebih sayang anak aku. Dia dah bunuh anak aku. Alia, bangun sekarang.
betul ke nak bunuh dia? Wow, itu dia persembahan kumpulan A dengan lakonan mereka dalam drama Psycho Thriller Dua Jiwa. Saya tengok drama tu sampai saya nak pergi dekat dengan Lenny pun saya takut ni. Dekat dengan Lenny? Tadi leher tu takutlah. Okey, tepukan untuk tim A. Baik, saya rasa kita semua pun dah tak sabar untuk menyaksikan bagaimanakah persembahan tim B untuk drama Dua Jiwa. Kita saksikan. Apa lagi? Ingat kita dah discuss benda tu. Cerita dah habis. Office mate kau banyak cerita ke aku pasal perangai kau yang tak senonoh tu. Apa lagi Alia? Tahu kan, diorang tu kaki penipu. Pakai bomong. Macam bawal. Alia! Saya! Aku tetap tak percaya kau. Aku? Tak nak kau tinggalkan aku. Duduk. Alia, aku bocah. Saya dah bocah. Kan aku cakap dengan kau. Jangan kahwin dengan Sibi. Hud, tolong aku Hud. Aku akan settle kamu baik. Untuk siapa? Lepas ni senang kerja kau. Dah habis. Tapi saya tak puas. Saya nak tengok lagi drama tu macam mana. Macam mana ni nak tengok lagi drama tu? Itulah dia. Kalau anda semua nak tengok drama penuh, saksikannya di YouTube TV3 Malaysia. Baiklah, inilah dia. Tibalah masanya untuk ke-6 peserta dan juga para penonton untuk kita mengetahui dan mengumumkan siapakah 4 peserta yang berada di tangga terbawah. Dan calon-calonnya adalah 4 peserta di kedudukan terendah. Amir Mirza. Kau tahu aku ni siapa? Aku ni suami kau! Aidil. Banyak cerita ke aku pasal perangai kau yang tak senonoh tu. Lenny Jeman. Dia akan bunuh aku. Dia bunuh aku. Lisa. Itu dia 4 peserta di dalam kedudukan yang terendah. Ini bermakna mereka yang tidak berada dalam video tersebut boleh ke belakang. Ini bermaksud anda masih fit for action. Dipersilakan. Zoe. Baik, untuk 4 peserta di tangga terbawah, mohon anda untuk terus melangkah ke hadapan. Dan mungkin saya juga ingin mengingatkan kepada anda bahawa kalau minggu lepas 4 orang peserta tersingkir sekaligus dan minggu ini apa-apa saja boleh terjadi, dan kita juga nak mengingatkan bahawa minggu hadapan seumpama minggu separuh akhir. Baik, sekiranya skrin LED panel anda menunjukkan tanda X, ini bermakna you are not fit for action. Tapi sebelum itu kita nak dengar daripada juri kita dahulu komen tentang individu yang berada di kedudukan yang terendah. Kita mulakan dengan pengarah jemputan kita, Ellie Suryati. Silakan Kak, komen untuk Amir, Lenny, Lisa dan Aidil. Amir, awak bagi saya pernafasan yang sangat cantik. Saya hargai semua effort awak untuk watak dia, kan? Bukan mudah untuk memainkan peranan sebagai kita nak rupanya yang baik tetapi sebenarnya dia seorang yang zalim dan kejam. Lisa, awak semua best, terbaik, sangat mudah untuk menjiwai untuk tempoh yang singkat dengan kerja yang banyak dan tidak ada rungutan. Okey, Abil, mungkin you boleh komen sikit macam mana persembahan lakonan mereka. Secara individu satu per satu, Abil. Silakan. Okay, first of all kan, Abi nak bagi tahu dekat korang semua. Tak tahulah, dia macam kurang sampai dan
merepek lah. Okey, macam Lenny pula, walaupun saya tahu, saya tengok watak awak tu memang susah, memang sangat-sangat mencabar, memang ada awkward dari segi you keluar lontarkan dialog you, and then dalam masa yang sama you nak kena cekik. It's complicated, right? Tapi you buat yang terbaik dan bersungguh-sungguh dengan guideline daripada Kak Ellie. Walaupun adalah kekurangan, kita tak bolehlah cakap semua benda perfect. Okay, Ideal. Hai, Ideal, I suka tengok muka you. Muka lelaki Melayu terakhir yang macam boleh berlakon pelbagai jenis genre. Boleh antagonis, boleh berlakon dalam biografi. Tapi saya nampak awak struggle. Awak cuba cover awak punya percakapan nak tukar Melayu tu sampai awak lebihkan awak punya reaction. And secara awak tak sedar, reaction yang tu dia nampak terlalu overacting. Dia jadi macam dia jadi macam terlalu ganas sangat dan terlalu over. Tapi it's okay. You nampak natural and you daripada awal tu I rasa you tak comfortable sangat dengan karakter ni. I can feel you, bro. But apa yang I boleh cakap, kalau you ada peluang untuk teruskan Fit for Action, buatlah dengan baik-baik, sentiasa jujur. And kalau siapa dapat teruskan Fit for Action, remember, you guys kena stay humble forever, okay? Jangan lupa diri. Kalau lupa diri, siap kau sepak seorang. Jaga baik-baik. Itu pesanan OG daripada Nabila Huda. Terima kasih. Tapi kita nak dengar juga daripada ketua juri kita. Dua best actors dah bercakap. Dah luahkan semua je kan. Dah komen-komen banner bagi saya. Dan saya secara peribadi, saya melihat keempat-empat ni berbakat besar. Kalau terkeluar, jangan kamu tangisi. Teruskan perjuangan. Okey, dah hidup ni kita perlukan perjuangan. Dan you mesti ingat, peluang di luar banyak. InsyaAllah saya akan ambil you all yang mana sesuai watak tu kita akan terapkan dalam drama-drama kita. So, jangan patah semangat kalau ada terkeluar. Ya, ini kena nasib mata empat kan. Siapakah yang terkeluar? Allahuakbar. Kita tengok nasib siapa. Baik, sekiranya skrin LED di depan anda bertanda X, ini bermakna anda tersingkir. Siapakah di antara anda who is not fit for action? Tiada tanda X. Ya. Tanya ini bermakna Amir, Lenny, Lisa, Ideal minggu ini tiada penyingkiran. Ini bermaksud anda keempat-empat peserta, you are still fit for action. Dan kami harap ini adalah peluang anda untuk terus tampil memberi persembahan terbaik pada episod yang akan datang. Kerana peluang tak datang banyak kali. Baik, tahniah kepada keempat-empat peserta kita ini dan anggaplah ini peluang yang kedua. Dan minggu ini anda tak perlu meninggalkan pentas ini. Kembali bersama dengan Mark dan juga Zoe untuk bersama kami lagi pada minggu hadapan. Tahniah, silakan. Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada juri jemputan kami, Nabila Huda, pengarah kami Ellie Suryati dan juga ketua juri kami Datuk Yusof Haslam. Dan jangan lupa kepada anda semua untuk terus bersama kami lagi. Saya nak buat pengumuman. Seperti yang semua tahu, selaku ketua juri, saya memegang 2 kad immunity. Baik. Dan saya rasa ada 2 peserta yang akan saya bawa masuk dalam Fit for Action. Minggu ni saya rasa saya nak bawa balik seorang peserta perempuan dan seorang peserta lelaki. Mereka adalah